tak boleh baca rekod pesakit, atau patutkah saya kawini awak? Suara wanita berambut perang itu bergema di koridor Jabatan Neurologi, Pusat Perubatan Memorial Boston. Namun, hanya beberapa hari kemudian, pemilik suara angkuh itu terbaring tidak sadarkan diri di bilik pembedahan, dan hanya seorang sahaja yang mampu menyelamatkan nyawanya. Ironinya, orang itu adalah Dr. Jepun yang dihina olehnya. Pada saat itu, dia berbisik dengan suara bergetar, "Siapakah awak sebenarnya? Apa yang telah berlaku? Jika Anda ingin tahu tentang perjalanan ajaib fellow terkemuka dari Malaysia ini, sila langgan saluran ini." Awal perjalanan di Boston. Isnin minggu pertama bulan Mac 2009, udara pagi Boston masih dingin. Di hadapan pintu utama Pusat Perubatan Memorial, Dr. Razali bin Abdullah menarik nafas dalam-dalam. Berbaju sut hitam dengan beg usang di belakangnya, dia kelihatan tidak berbeza daripada pendatang Asia yang lain. Namun, di dalam bagnya tersimpan jemputan pribadi dari Profesor Martin dari University Harvard, dan di Malaysia, ada yang sudah memanggilnya tangan emas. Sudah tentu, kaki tangan hospital ini tidak mengetahui fakta tersebut sama sekali. Sebaik sahaja memasuki pejabat jabatan neurologi, Dr. Razali merasakan pandangan mata tertumpu kepadanya. Pandangan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan separuh menghina, seolah-olah melihat haiwan pelik di zoo. Seorang jururawat berambut perang di meja resepsi memandangnya dari atas ke bawah, kemudian berkata perlahan, "Oh, fellow, sini." Dia menunjuk ke sebuah kerusi di hujung koridor, sebuah ruang sempit yang jelas berbeza daripada pejabat doktor lain. Kertas dindingnya usang dan terkopek di sana-sini, meja pula penuh calar. Dr. Razali tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan bagnya di kerusi itu. Jika di Malaysia, sentiasa ada pesakit dan doktor junior yang beratur di pejabatnya, tetapi di sini, dia hanyalah seorang fellow asing di sudut. Sekitar pukul 10 pagi, bunyi tumit kasut kedengaran dari koridor. Bunyi kat-kat yang penuh keyakinan. Tidak lama kemudian, pintu pejabat jabatan neurologi terbuka luas, dan seorang wanita masuk. Beliau ialah Profesor Neurologi Monica Wilson, 29 tahun. Tiada siapa yang tidak tahu bahwa bapaknya adalah pengerusi lembaga hospital ini. Sebaik sahaja Monica melihat Dr. Razali, dia membuat muka seolah-olah menilai sesuatu. Pandangannya seperti pembeli yang menilai barang murah. Selepas merenung Dr. Razali seketika, Monica membuka mulut, "Fellow Asia yang baru nih, boleh baca rekod pesakit ke?" Pejabat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua dokter lain dan juru rawat memandang ke arah mereka. Suara Monica jelas kedengaran merendah-rendahkan. Tetapi dia tidak berhenti di situ. "Atau patutkah saya kawini awak? Dengan itu, awak pasti akan dapat kad hijau." Gelak tawa meletus, beberapa residen, termasuk Michael, ketawa mengejek. Dr. Razali hanya menunduk dan tidak berkata apa-apa. Menggenggam dan membuka penumbuknya berulang kali adalah satu-satunya tanda emosinya. Jika di Malaysia, tiada siapa yang berani bercakap dengannya sebegitu. Namun, di sini, dia terpaksa menahan diri. Monica berlalu ke pejabatnya dengan wajah puas. Pejabatnya adalah ruang luas di sudut dengan tingkap kaca sepenuhnya yang menghadap pemandangan Boston. Semua orang tahu itu adalah kedudukan istimewa yang diperolehnya karena bapaknya. Pengasingan dan empati. Waktu makan tengah hari, Dr. Razali pergi seorang diri ke kafeteria hospital, membawa dulang berisi salad dan sandwich. Dia mencari tempat duduk, tetapi kebanyakan meja sudah penuh. Apabila dia coba duduk di tempat kosong, Michael melambai tangan menolaknya. "Oh, ini meja kami." Akhirnya, Dr. Razali terpaksa duduk sendirian di meja sudut. Di Hospital University di Malaysia, dokter junior akan beratur menjemputnya makan bersama,
tetapi di sini, rasa salad yang dimakannya seorang diri terasa pahit. Dari meja di sekeliling, kadang-kadang kedengaran gelak tawa, dan sesekali dia merasakan pandangan sekilas. Pada sebelah petang, pesakit pertama ditinjau. Dokter Razali mengikut dokter lain ke unit rawatan rapi, ICU. Di katil terbaring seorang lelaki kulit putih awal 60-an. Pesakit itu dijadwalkan untuk menjalani pembedahan ketumbuhan otak. Monica memegang rekod pesakit dan mula menerangkan. Pesakit ini didiagnosis dengan ketumbuhan ganas, dan pembedahan dijadwalkan esok, insurans telah disahkan. Penjelasannya tepat dari segi perubatan tetapi kedengaran dingin, seperti membaiki mesin. Keluarga pesakit menunggu di koridor dengan wajah cemas, tetapi Monica tidak mempedulikan mereka. Sebaliknya, dia mengarahkan juru rawat untuk mengesahkan pembayaran pendahuluan kos pembedahan. Dokter Razali tidak tahan. Dia perlahan-lahan menghampiri pesakit dan menggenggam tangannya. Mata pesakit dipenuhi ketakutan, dan Dokter Razali memahami rasa sakit itu. Pengalaman bertemu dan merasakan penderitaan serta ketakutan yang tidak terkira banyaknya daripada pesakit di Malaysia. Jangan risau, Pak Cik. Suara Dokter Razali kedengaran hangat. Pada saat itu, pesakit menunjukkan ekspresi tenang, dan genggaman tangan yang keras sedikit melonggar. Namun, reaksi Monica berbeza. Apa yang awak buat? Ini tindakan tidak profesional. Suaranya dingin dan tajam. Dokter Razali melepaskan tangannya dan berundur, tetapi pesakit terus memandangnya. Seolah-olah dia secara naluri merasakan bahwa Dokter Razali adalah dokter yang berbeza. Petang itu, Dokter Razali pulang ke apartemen kecil berhampiran hospital. Ia adalah penginapan sementara yang disediakan oleh Profesor Martin. Walaupun ruangannya sempit seperti bilik satu katil, beberapa barang pribadi yang dibawanya dari Malaysia sedikit sebanyak menjadi penenang. Di atas meja ada bekas sambal yang diberikan ibunya, dan di dinding tergantung plak penghargaan yang diterimanya dari Hospital University Malaya. Namun, penghinaan yang diterimanya hari itu terus berlegar di pikirannya. Kata-kata boleh baca rekod pesakit ke, dan patutkah saya kawini awak, tidak lekang dari telinganya. Dokter Razali memandang dirinya di cermin. Di Malaysia, dia adalah dokter yang diakui semua orang, tetapi di sini, dia dilayan seperti budak Asia yang tidak fasih berbahasa Inggris. Sebelum tidur, Dokter Razali menelepon ibunya di Malaysia untuk bertanya kabar. Ibunya bertanya dengan suara cemas, "Anak tak apa-apa ke? Susah sangat ke di sana?" "Tak apa, Ibu. Banyak sangat yang Razali belajar di sini." Itu bohong, tetapi dia tidak mahu ibunya risau. Selepas meletakkan telepon, Dokter Razali memandang keluar tingkap. Bintang-bintang tidak kelihatan di langit malam Boston, hanya lampu neon yang bersinar. Dia merindui langit Malaysia, tetapi dia sudah berada di jalan yang tidak boleh berpatah balik. Dia masih tidak tahu bahwa semua penghinaan dan diskriminasi ini akan sepenuhnya terbalik pada saat dia menyelamatkan nyawa seseorang. Pagi kedua, tanda bahaya. Keesokan paginya, Dokter Razali tiba di hospital sejam lebih awal daripada biasa. Pukul 6:30 pagi, hospital masih sunyi, hanya kedengaran bunyi tapak kaki juru rawat yang letih selesai shift malam di koridor. Dokter Razali suka waktu ini. Di Malaysia juga, dia sering membuat tinjauan awal pagi, karena pada waktu inilah pesakit menunjukkan diri mereka yang paling jujur. Dalam perjalanan ke ICU, Dokter Razali teringat pesakit ketumbuhan otak semalam. Apabila dia meneliti semula rekod pesakit, dia merasakan ada sesuatu yang terlepas pandang. Apabila dia meneliti image CT dengan lebih dekat, lokasi ketumbuhan itu lebih kompleks daripada yang disangkakan. Ia berada di bagian yang sangat dekat dengan batang otak, case yang rumit di mana kesilapan kecil boleh menyebabkan kerusakan pada pusat bahasa atau saraf motor.
Memasuki ICU, pesakit, William Johnson, sudah terjaga. Berusia 62 tahun, bekas guru sekolah menengah, istrinya dan anak perempuannya berada di sisi, memerhatikannya. Wajah keluarga mereka dipenuhi kebimbangan dan keraguan. Doktor Razali menghampiri dengan tenang dan memeriksa keadaan pesakit. Tekanan darahnya stabil dan kesadarannya jelas, tetapi gegaran halus pada hujung jari tangan kirinya membimbangkannya. Istri pesakit melihat Doktor Razali, lalu bertanya dengan wajah penuh harapan, "Adakah pembedahan esok akan berjalan lancar? Adakah suami saya akan dapat membaca buku seperti dulu?" Doktor Razali tidak dapat membuat janji yang terburu-buru, tetapi menjawab akan melakukan yang terbaik. Pada saat itu, tangan pesakit perlahan-lahan menggenggam pergelangan tangan Dokter Razali. Mata yang mengucapkan terima kasih. Pukul 8 pagi, dokter-dokter lain mula datang satu persatu. Michael kelihatan bengkak mukanya, mungkin karena minum arak hingga lewat malam semalam. Monica pula muncul dengan penuh gaya, membawa beg tangan berjenama. Beg Hermesnya mungkin berharga separuh daripada gaji bulanan seorang fellow. Monica melihat Dokter Razali sudah ada, lalu membuat ekspresi mengejek. Awalnya awak datang, ada hal istimewa ke Dokter Razali coba bercakap tentang kes William Johnson, tetapi Monica melambai tangan tanda tidak berminat. Baginya, itu hanyalah satu lagi pembedahan dalam jadwal. Kejayaan pembedahan atau kualiti hidup pesakit kurang penting berbanding keuntungan hospital dan penilaian prestasinya sendiri. Konflik di bilik pembedahan. Waktu taklimat pagi, pasukan neurologi berkumpul. Profesor Madya Robert G. mengetuai pasukan, tetapi karena Profesor Martin tiada selama sebulan karena menghadiri persidangan di Eropa, beliau mengambil alih peranan ketua jabatan buat sementara waktu. Robert tidak menunjukkan minat istimewa terhadap Dr. Razali. Walaupun dia tahu bahwa Dr. Razali adalah jemputan khas Profesor Martin, dia menganggapnya hanyalah seorang fellow asing lain. Apabila mereka tiba di bilik pesakit William Johnson, Monica memegang rekod pesakit dan mula memberi taklimat. Penjelasannya seperti membaca buku teks perubatan, dingin dan mekanika. Dia menyenaraikan sais ketumbuhan dan kaedah pembedahan, tetapi tiada langsung perhatian terhadap pesakit sebagai individu. Dr. Razali tidak dapat menahan diri. Dia dengan berhati-hati memberikan pendapatnya mengenai hakikat bahwa ketumbuhan itu terlalu dekat dengan pusat bahasa, dan perlunya melakukan ujian bahasa semasa pembedahan ketika pesakit terjaga. Ini adalah teknik pembedahan kraniotomi terjaga, yang Dr. Razali telah berjaya lakukan puluhan kali di Malaysia. Namun, reaksi Monica sudah dijangka. "Apa? Fellow dari Asia nak ajar kami kaedah pembedahan?" Dokter-dokter lain di koridor ketawa berdekah-dekah. Muka Dr. Razali memerah, tetapi dia menelan kata-katanya. Profesor Madya Robert juga tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Bagi mereka, kewibawaan anak pengerusi hospital lebih penting daripada pendapat fellow asing, sokongan dan panggilan kecemasan. Waktu makan tengah hari, Dr. Razali sekali lagi pergi seorang diri ke kafeteria. Menu hari ini ialah salad ayam dan sup kentang, tetapi dia teringat masakan Malaysia. Teringat hidangan berkuah panas seperti sup atau laksa. Semasa dia duduk makan seorang diri, jururawat Sarah menghampirinya. Sarah adalah jururawat veteran awal 50-an dengan pengalaman lebih 20 tahun di hospital ini. Dia duduk di hadapan Dr. Razali dan berkata, bahwa pesakit William Johnson pagi tadi bertanya tentang Dr. Razali. Pesakit itu berkata, dokter muda Asia itu kelihatan benar-benar mengambil berat, dan pandangan matanya berbeza daripada dokter lain. Sarah, dengan pengalamannya yang luas, dapat membezakan dokter yang baik dan tidak baik. Dia berkata, dia dapat merasakan sesuatu yang istimewa daripada Dr. Razali.
Namun, dia juga tidak lupa untuk memberi amaran agar berhati-hati. Karena Monica boleh menggunakan kuasa bapaknya untuk menyingkirkan orang yang tidak disukainya dengan mudah. Pada sebelah petang, ada panggilan dari bilik kecemasan. Seorang pesakit kemalangan jalan raya telah dibawa masuk, tidak sedarkan diri. Lelaki awal 30-an itu terlibat dalam kemalangan motosikal dengan sebuah lori. Bilik kecemasan dipenuhi bau darah dan antiseptik, dengan juru rawat bergerak sibuk. Monica tiba dahulu dan memeriksa pesakit. Dia hanya memeriksa luka luaran dan mendiagnosisnya sebagai konkusi otak ringkas. Karena tiada pendarahan jelas kelihatan pada image CT. Namun, Dr. Razali merasakan sesuatu yang tidak normal. Reaksi pupil pesakit sedikit berbeza, dan terdapat perbezaan pada refleks saraf kiri dan kanan. Dr. Razali mencadangkan pemeriksaan lanjut yang lebih teliti. Tetapi Monica menolaknya sebagai membuang masa. Dia berkata ia hanya akan menambah kos hospital. Pada saat itu, Dr. Razali teringat sistem perubatan di Malaysia. Nyawa pesakit adalah keutamaan, dan uang tidak dikira dahulu. Akhirnya, pesakit dipindahkan ke ward biasa, dan Dr. Razali tidak dapat menyembunyikan kebimbangannya. Jika tebakannya betul, keadaan pesakit boleh memburuk dengan cepat dalam beberapa jam. Namun, sebagai seorang fellow, apa yang boleh dilakukannya adalah terhad. Pukul 6 petang, Dr. Razali pergi memeriksa William Johnson untuk kali terakhir. Pembedahan dijadwalkan awal pagi esok. Pesakit sedang meluangkan masa senyap bersama keluarganya. Anak perempuannya sedang menceritakan kisah zaman kanak-kanak bapaknya, gambaran keluarga yang hangat. Dr. Razali coba beredar senyap-senyap agar tidak mengganggu mereka. Namun, William memanggilnya. Dia berkata, dia bimbang tentang pembedahan esok, tetapi berasa tenang karena ada dokter seperti Dr. Razali. Kata-kata itu menyentuh hati Dr. Razali. Dia teringat kata-kata terima kasih daripada pesakit yang pernah didengarinya di Malaysia. Dalam perjalanan keluar dari hospital, Dr. Razali memeriksa semula bilik kecemasan. Pesakit kemalangan motosikal itu terus mengganggunya. Apabila ditanya kepada juru rawat, pesakit masih belum sadar. Dr. Razali pulang ke penginapannya dengan perasaan bimbang. Malam itu, Dr. Razali menghabiskan masa membaca jurnal perubatan. Dia meneliti semula penyelidikan terkini mengenai ketumbuhan otak. Dia amat berharap pembedahan William esok akan berjaya, namun, peranannya dalam pembedahan yang diketuai Monica mungkin sangat kecil. Kecemasan malam dan keputusan Dr. Razali. Sekitar jam 2 pagi, telepon bimbit Dr. Razali berdering. Ia dari hospital, memberitahu bahwa pesakit kemalangan jalan raya di bilik kecemasan tiba-tiba memburuk. Dr. Razali merasakan jantungnya berdebar kencang, firasatnya tepat. Namun, dia masih tidak tahu bahwa keadaan kecemasan ini akan menjadi peluang pertamanya untuk menunjukkan kebolehan sebenarnya. Pukul 2:30 pagi, Dr. Razali bergegas memakai baju dan menuju ke hospital. Bandar Boston masih terjaga di tengah malam, tetapi hati Dr. Razali berat di dalam taksi. Kandungan panggilan dari bilik kecemasan terus berlegar di telinganya. Paras kesadaran pesakit kemalangan jalan raya menurun secara mendadak, dan Monica, dokter yang bertanggung jawab, tidak dapat dihubungi. Sebaik tiba di hospital, Dr. Razali berlari ke bilik kecemasan. Di bawah cahaya lampu pendar fluor, bilik kecemasan kelihatan lebih suram daripada siang hari. Pesakit kemalangan jalan raya, David Miller, terbaring tidak sadarkan diri di katil, dengan juru rawat sibuk memeriksa tanda-tanda vitalnya. Tekanan darahnya menurun, dan nadi tidak teratur. Presiden Tom melihat Dr. Razali dan menghampirinya. Dia menerangkan situasi itu dengan wajah letih. Pesakit itu normal pada sebelah petang.
tetapi tiba-tiba mula muntah dan kesadarannya kabur. Mereka coba menghubungi Monica, tetapi telepon bimbitnya dimatikan, dan Profesor Madya Robert sedang dalam pembedahan kecemasan lain. Dr. Razali segera memeriksa keadaan pesakit. Pupilnya melebar di satu sisi, dan refleks cahaya juga lambat. Ini adalah gejala peningkatan tekanan intrakranium. Walaupun tidak kelihatan pada image CT yang diambil pada sebelah petang, jelas sekali terdapat pendarahan intrakranium tertangguh. Bagi Dr. Razali, yang telah melihat banyak case seperti ini di Malaysia, ini adalah petanda yang terlalu jelas. Dia segera mengarahkan CT kecemasan kepada Tom, tetapi Tom teragak-agak. Dia tidak pasti sama ada seorang fellow seperti Dr. Razali mempunyai kuasa untuk mengarahkan seorang residen. Selain itu, untuk melakukan pemeriksaan kecemasan di tengah malam, kelulusan pentadbir hospital diperlukan karena masalah kos. Dr. Razali berasa terdesak. Di Malaysia, dalam situasi seperti ini, dia boleh terus menghubungi ketua bilik kecemasan atau ketua jabatan neurosurgery, tetapi di sini, dia perlu melalui prosedur kelulusan yang rumit. Walaupun nyawa pesakit dipertaruhkan, seiring masa berlalu, keadaan David semakin teruk. Akhirnya, Dr. Razali pergi terus ke jabatan radiologi. Dia menerangkan situasi itu kepada dokter yang bertugas pada shift malam, menekankan bahwa pesakit berada dalam bahaya. Nasib baik, dokter yang bertugas, dengan pengalaman 20 tahun, memahami Dr. Razali. Mereka memutuskan untuk menguruskan dokumen kelulusan kemudian dan memulakan imbasan, pembedahan kecemasan. Keputusan CT tepat seperti yang dijangka Dr. Razali. Terdapat hematoma epidural yang meluas di lobus temporal kanan, dan otak telah tertekan ke tahap berbahaya. Jika tidak segera dibedah, pesakit boleh mengalami keadaan maut. Tangan Dr. Razali berpeluh. Di Malaysia, pesakit mungkin sudah dipindahkan ke bilik pembedahan, tetapi di sini, satu lagi prosedur menanti. Pukul 3 pagi, mereka coba menghubungi Monica sekali lagi, tetapi masih tiada jawaban. Kemudian baru diketahui, dia sedang minum di sebuah klub di Boston bersama rakan-rakannya. Kehidupan sosialnya lebih penting daripada nyawa pesakit. Profesor Madya Robert masih dalam pembedahan lain dan tidak diketahui bila akan selesai. Tom bertanya kepada Dr. Razali, dengan ekspresi tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Pesakit semakin teruk, dan dokter yang bertanggung jawab tidak dapat dihubungi. Tanggung jawab itu terlalu besar untuk seorang residen seorang diri. Dr. Razali bergelut dalam hati. Patutkah dia mengambil alih, atau menunggu prosedur? Pada ketika itu, Ibu David menerpa masuk ke bilik kecemasan. Dia menerima panggilan dari hospital pada awal pagi dan bergegas datang. Wanita Malaysia Amerika awal 60-an itu jatuh rebah sebaik melihat anaknya. Dia tidak paham, bagaimana keadaannya tiba-tiba menjadi begitu teruk, sedangkan pada petang tadi diberitahu semuanya baik-baik saja. Dr. Razali melihat ibu itu dan tidak dapat berganjak lagi. Wajah-wajah keluarga pesakit yang sering ditemuinya di Malaysia terbayang, yang lebih penting daripada prosedur atau kuasa ialah nyawa di hadapannya. Dr. Razali mengarahkan Tom untuk menyiapkan pembedahan, dan mengisitiharkan bahwa dia akan menjadi ketua pakar bedah. Tom terkejut, belum pernah berlaku seorang fellow mengetuai pembedahan kecemasan. Tetapi melihat keadaan pesakit yang terus merosot, tiada pilihan lain. Dr. Razali menghubungi pakar bius untuk memohon anestesia kecemasan, dan meminta juru rawat bilik pembedahan untuk bersiap sedia. Dalam perjalanan ke bilik pembedahan, hati Dr. Razali bercampur baur. Jika pembedahan gagal, dia perlu menanggung semua tanggung jawab. Tambahan pula, jika seorang fellow tanpa kuasa bertindak secara unilateral untuk melakukan pembedahan, siapa tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh Monica dan pihak hospital. Namun,
Dia tidak boleh membiarkan pesakit begitu saja. Memasuki bilik pembedahan, juru rawat memandang Dr. Razali dengan ekspresi curiga. Mereka mungkin tidak biasa melihat fellow Asia yang biasanya senyap di sudut, tiba-tiba memimpin secara proaktif. Namun, apabila melihat Dr. Razali dengan tenang menerangkan pelan pembedahan dan memeriksa peralatan, mereka dapat merasakan sesuatu yang berbeza. Apabila anestesia dimulakan, Dr. Razali membasuh tangannya bersih-bersih dan memakai baju pembedahan. Bayangannya di cermin kelihatan seperti dirinya di Malaysia. Apabila memakai baju pembedahan putih, kewarganegaraan atau usia tidak lagi penting. Hanya rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan pesakit yang tinggal. Kejayaan dan pengiktirafan awal, pembedahan dimulakan. Dr. Razali sangat tenang, dia membuat hirisan kecil di lokasi yang tepat dan mula mengeluarkan bekuan darah. Para juru rawat secara beransur-ansur menunjukkan ekspresi terkejut, karena kemahiran pembedahan Dr. Razali sama sekali berbeza daripada apa yang mereka jangkakan. Pembedahan selesai dalam 1,5 jam. Bekuan darah dikeluarkan dengan bersih, dan otak kembali ke paras normal. Tanda-tanda vital David mula stabil, dan dia sadar apabila kesan bius hilang. Suasana di dalam bilik pembedahan berubah sepenuhnya. Para juru rawat saling berpandangan dan berbisik. Pukul 5 pagi, Profesor Madya Robert tiba di bilik kecemasan setelah selesai pembedahan sendiri. Dia mendengar berita bahwa Dr. Razali telah berjaya melakukan pembedahan kecemasan. Dia memeriksa rekod pembedahan dengan ekspresi tidak percaya. Ia adalah pembedahan yang sempurna. Kawasan hirisan juga minimum, dan tiada kerusakan pada saluran darah sama sekali. Robert menghampiri Dr. Razali dan bertanya, bagaimana dia boleh melakukan pembedahan seperti itu, dan pengalaman apa yang dimilikinya di Malaysia. Namun, Dr. Razali tetap merendah diri. Dia hanya menjawab bahwa pesakit berada dalam bahaya, dan dia terpaksa melakukannya. Pukul 7 pagi, Monica muncul di hospital. Dia mula memberi alasan tentang mengapa dia tidak dapat dihubungi semalaman. Bateri telepon bimbit saya habis. Maaf, katanya. Tetapi itu bukan dari hatinya. Sebaliknya, dia marah karena Dr. Razali telah membedah pesakitnya tanpa kebenarannya. Sebaik melihat rekod pembedahan, muka Monica berkerut. Pembedahan itu terlalu sempurna, malah lebih menonjolkan ketidakcekapannya sendiri. Dia merenung Dr. Razali dan berkata, sebagai seorang fellow, awak telah bertindak melampaui kuasa awak. Ia mungkin akan menjadi masalah, dia mengancam. Namun, pada saat itu, Ibu David muncul. Dia menggenggam tangan Dr. Razali dengan erat, menyatakan rasa terima kasihnya. Dia berkata dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Dr. Razali menyelamatkan nyawa anaknya, dan dia adalah seorang dokter yang sungguh menakjubkan. Juru rawat di sekeliling juga mengangguk. Muka Monica semakin berkerut. Petang itu, kabar angin tersebar di seluruh hospital. Kisah tentang fellow senyap dari Malaysia yang menyelamatkan nyawa pesakit di tengah malam, di kalangan juru rawat, pandangan mereka terhadap Dr. Razali berubah sepenuhnya. Namun, Monica dan beberapa dokter di pihaknya mula menjadi lebih berhati-hati. Dr. Razali tetap merendah diri. Dia tidak berbangga walaupun menerima ucapan tahniah daripada rakan-rakan sekerja. Namun, dia merasakan bahwa ini hanyalah permulaan sebenar, dan cabaran yang lebih besar menanti. Pembedahan William Johnson, Monica dalam kesulitan. Pagi itu, pembedahan William Johnson dijadwalkan. Walaupun Dr. Razali telah melakukan pembedahan kecemasan semalaman dan tidak dapat berehat secukupnya, dia terus bimbang tentang keadaan William. Karena lokasi ketumbuhan yang disemaknya semalam berada di bahagian yang sangat rumit, kesilapan kecil boleh menyebabkan kerusakan kekal pada keupayaan bahasa pesakit.
Di koridor hadapan bilik pembedahan, keluarga William berkumpul. Istri dan anak perempuannya, serta anak lelakinya yang datang dari jauh, seramai 3 orang. Semua orang memandang pintu bilik pembedahan dengan wajah cemas. Dokter Razali lalu di sebelah mereka dan menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda hormat. Istri William menyadari Dokter Razali dan memberikan isyarat mata terima kasih. Di bilik pembedahan, Monica sudah selesai membuat persiapan. Namun, ekspresinya kelihatan lebih tegang daripada biasa. Dengan berita pembedahan kecemasan sempurna Dokter Razali yang tersebar di seluruh hospital semalam, dia merasakan tekanan untuk menunjukkan kebolehannya sendiri. Tambahan pula, pembedahan kali ini turut diperhatikan oleh ahli lembaga pengarah hospital. Dr. Razali masuk sebagai pembantu pembedahan, tetapi Monica meletakkannya sejauh mungkin. Seolah-olah coba mengabaikan kejadian semalam secara sengaja. Sebaliknya, dia menempatkan Michael sebagai pembantu pertama, tetapi pengalamannya tidak mencukupi untuk membantu pembedahan rumit seperti ini. Sejurus pembedahan bermula, masalah timbul. Monica memilih laluan yang salah untuk menghampiri ketumbuhan. Dia coba melalui bahagian di mana saluran darah otak berselirat dengan rumit secara paksa. Dokter Razali melihat keadaan itu dan hatinya berdebar. Di Malaysia, dia mungkin akan segera mencadangkan laluan lain, tetapi di sini, sebagai bukan ketua pakar bedah, dia tidak boleh bercakap sembarangan. Tangan Monica mula bergetar halus. Pembedahan otak memerlukan ketepatan pada tahap milimeter, tetapi dalam keadaan tegang, dia tidak dapat melakukannya dengan betul. Michael juga kelihatan jelas cemas. Suasana di bilik pembedahan semakin tegang. Pada ketika itu, tanda-tanda vital pesakit menunjukkan keabnormalan. Tekanan darah meningkat secara mendadak, dan kadar denyutan jantung juga tidak stabil. Pakar bius melaporkan keadaan itu dengan suara tegang. Monica menjadi lebih panik dan tidak dapat membuat keputusan sama ada untuk meneruskan pembedahan atau menghentikannya. Dokter Razali mengambil alih. Dokter Razali tidak dapat menahan diri lagi. Nyawa pesakit dalam bahaya, dan dia tidak boleh lagi memikirkan etika atau hierarki. Dia menghampiri dengan berhati-hati dan berbisik kepada Monica, kita perlu menukar laluan penyingkiran ketumbuhan. Kaedah sekarang terlalu berbahaya. Pada mulanya, Monica coba mengabaikan nasihat Dokter Razali. Tetapi apabila keadaan pesakit terus tidak stabil, dia tiada pilihan. Dia terpaksa bertanya kepada Dokter Razali apa yang perlu dilakukan. Suaranya perlahan tetapi semua orang di bilik pembedahan dapat mendengarnya. Dokter Razali menerangkan dengan tenang. Ia adalah kaedah menghampiri dari sisi dan mengeluarkan ketumbuhan secara selektif sambil mengekalkan saluran darah. Ia adalah prosedur yang telah dilakukannya puluhan kali di Malaysia, tetapi di sini, ia adalah teknik yang sangat sukar dan jarang dicoba. Monica sendiri tidak tahu bahwa kaedah seperti itu wujud. Akhirnya, Monica berkata kepada Dokter Razali untuk melakukannya sendiri. Kebanggaannya terluka, tetapi dia tidak boleh kehilangan pesakit. Apabila Dokter Razali bergerak ke tempat duduk ketua pakar bedah, suasana di bilik pembedahan berubah sepenuhnya. Ekspresi juru rawat yang melihat tangannya berubah. Pembedahan Dokter Razali kelihatan seperti karya seni, tepat, pantas, namun selamat. Dia mengendalikan peralatan dengan mahir di antara saluran darah yang berselirat rumit, memisahkan ketumbuhan sedikit demi sedikit. Michael terpegun melihat pemandangan itu. Dia belum pernah melihat kemahiran pembedahan seperti itu. Dalam 2,5 jam, ketumbuhan dikeluarkan sepenuhnya. Tiada kerusakan pada saluran darah sama sekali, dan tisu di sekelilingnya juga terpelihara sepenuhnya. Tanda-tanda vital pesakit mula stabil, dan William dapat menyebut namanya sendiri dan nama keluarganya dengan tepat apabila kesan bius hilang.
Fungsi bahasanya terpelihara dengan sempurna. Selepas keluar dari bilik pembedahan, Profesor Madya Robert memberikan pandangan ringkas kepada Dr. Razali. Juru rawat bilik pembedahan veteran Mary berkata dia tidak pernah melihat pembedahan seperti itu dalam 30 tahun pengalamannya. Dia berkata ia adalah kemahiran yang sangat menakjubkan, dan dia ingin tahu bagaimana Dr. Razali belajar teknik tersebut. Monica tidak berkata apa-apa. Dengan ketidakcekapannya yang jelas terdedah, dia tiada kata-kata. Tambahan pula, ahli lembaga pengarah hospital yang turut menyaksikan proses pembedahan itu jelas terkesan dengan kebolehan Dr. Razali. Kedudukan Monica menjadi semakin sempit, pengiktirafan dan pendedahan identiti. Waktu makan tengah hari, kafeteria hospital riuh rendah dengan satu topik, kemahiran pembedahan luar biasa fellow dari Malaysia itu. Bermula dari juru rawat, residen, malah doktor-doktor dari jabatan lain turut bercakap tentang Dr. Razali. Profesor Madya Robert mencari Dr. Razali. Dia bertanya kepada Dr. Razali dengan wajah serius, hospital mana dia bekerja di Malaysia, dan pengalaman apa yang dimilikinya. Dr. Razali tetap merendah diri. Dia berkata dia bekerja di Hospital University di Kuala Lumpur dan bernasib baik bertemu dengan guru-guru yang baik. Namun, Robert tahu bahwa kemahiran seperti itu tidak boleh diperoleh dalam sehari dua. Terutama teknik pembedahan yang digunakan hari ini adalah prosedur lanjutan yang hanya dicoba oleh segelintir pakar di dunia. Dia mulai yakin bahwa Dr. Razali bukan fellow biasa. Pada sebelah petang, ada persidangan neurologi. Ia adalah kajian kesemingguan yang diadakan setiap hari Selasa, tetapi tema minggu ini adalah kes ketumbuhan otak yang kompleks. Ramai profesor mengambil bahagian, dan pelbagai kes dibentangkan. Seorang profesor yang dihormati membentangkan kes yang sangat rumit. Ketumbuhan besar berhampiran batang otak yang telah ditolak pembedahan oleh beberapa hospital. Ia terlalu berbahaya untuk dibedah, dan sukar untuk dikeluarkan sepenuhnya dengan radioterapi. Ramai dokter memberikan pendapat, tetapi tiada jawaban yang jelas. Pada ketika itu, Robert memandang Dr. Razali dan bertanya, "Di Malaysia, bagaimana awak mendekati kes seperti ini?" Tiba-tiba semua pandangan tertumpu kepada Dr. Razali. Dr. Razali sedikit teragak-agak tetapi segera mula menyatakan pendapatnya. Dia menerangkan tentang kaedah pembedahan berperingkat. Kaedah di mana ketumbuhan tidak dikeluarkan sepenuhnya dalam satu masa, tetapi dikurangkan sedikit demi sedikit dengan selamat dalam beberapa kali. Ia adalah strategi untuk memelihara fungsi saraf sambil menunggu pemulihan pesakit pada setiap peringkat. Bilik persidangan menjadi sunyi. Profesor-profesor yang hadir saling berpandangan dan tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka. Kaedah yang dicadangkan oleh Dr. Razali adalah sempurna secara teori, tetapi memerlukan pengalaman dan kemahiran yang luar biasa untuk benar-benar melaksanakannya. Tambahan pula, ia adalah teknik lanjutan yang hanya dicoba di segelintir hospital di seluruh dunia. Seorang profesor bertanya, "Pernahkah awak sebenarnya melakukan pembedahan seperti itu?" Dr. Razali menjawab dengan berhati-hati. Dia berkata dia telah mencobanya beberapa kali di Malaysia, dan hasilnya tidak buruk. Namun, tidak seperti nada merendah dirinya, doktor-doktor yang hadir mula menyadari bahwa Dr. Razali bukan orang biasa. Apabila persidangan berakhir, bunyi bisikan kedengaran dari doktor-doktor di koridor. Rasa ingin tahu mereka meningkat tentang siapa sebenarnya fellow Malaysia itu, dan latar belakang apa yang dimilikinya. Terdapat juga spekulasi bahwa Profesor Martin pasti ada sebab khas untuk menjemputnya. Monica tidak suka suasana ini, dia merasakan kedudukannya terancam. Dia mengumpulkan Michael dan beberapa rakan sekerja untuk membincangkan tindakan. Dia berkata,
Tidak kira betapa baiknya Dr. Razali, dia hanyalah fellow sementara, dan terlalu banyak perhatian tidak baik. Petang itu, Dr. Razali pergi memeriksa William Johnson untuk kali terakhir. Pemulihan selepas pembedahan berjalan lancar, dan dia telah dipindahkan ke ward biasa. William sedang menghabiskan masa makan malam bersama keluarganya, dan apabila melihat Dr. Razali, dia tersenyum cerah. Anak perempuan William mengucapkan terima kasih kepada Dr. Razali. Dia berkata bapaknya dapat membaca buku semula, dan ia benar-benar seperti keajaiban. William juga menggenggam tangannya dengan erat, menyatakan rasa terima kasihnya. Ia adalah saat yang hangat, sama seperti di Malaysia, namun, Dr. Razali tahu bahwa perhatian yang lebih besar dan jangkaan yang lebih tinggi akan tertumpu kepadanya mulai sekarang, dan lebih banyak cabaran menanti. Ujian Emma dan ketidakamanan Monica. Seminggu berlalu. Kabar angin tentang Dr. Razali tersebar di seluruh hospital, dan di kalangan juru rawat, pandangan mereka terhadapnya berubah sepenuhnya. Semakin ramai orang yang memberi salam apabila bertemu di koridor, malah dokter-dokter dari jabatan lain mula meminta nasihat Dr. Razali. Namun, tentangan Monica menjadi lebih teruk. Dia sengaja memberikan tugas lain kepada Dr. Razali agar dia tidak dapat mengambil bahagian dalam kes-kes penting, dan dia coba menghalangnya daripada bercakap dalam mesyuarat kaki tangan perubatan. Dia malah mengubah jadwal shift Dr. Razali agar tidak bertindih dengan waktu pembedahan utama. Pada suatu petang Khamis, seorang pesakit yang pelik dibawa ke bilik kecemasan. Seorang gadis 12 tahun, Emma, datang bersama bapaknya dengan kehilangan kesadaran dan sawan secara tiba-tiba. Ibu kanak-kanak itu menangis teresak-esak, berkata dia sihat semalam, tetapi tiba-tiba rebah. Dia berkata mereka telah pergi ke 3 hospital tetapi puncanya tidak ditemui. Residen yang bertugas di bilik kecemasan melakukan pemeriksaan asas tetapi tidak menemui keabnormalan istimewa. Ujian darah juga normal, dan CT asas tidak menunjukkan penemuan abnormal yang jelas. Namun, kanak-kanak itu terus tidak sadarkan diri dengan sawan yang berlaku secara berkala. Monica dipanggil dan memeriksa kanak-kanak itu. Dia hanya melihat rekod pesakit secara sambil lewa dan mendiagnosisnya sebagai sawan febril ringkas. Dia berkata untuk memberikan antipiretik dan memerhatikan perkembangannya. Namun, suhu badan kanak-kanak itu normal dan tidak sesuai dengan pola tipikal sawan febril. Dr. Razali kebetulan lalu di bilik kecemasan dan melihat situasi ini. Keadaan kanak-kanak itu kelihatan aneh. Ciri-ciri sawannya berbeza daripada serangan epilepsi biasa, dan pola penurunan kesadarannya juga pelik. Dr. Razali teringat pernah melihat kes serupa di Malaysia. Dr. Razali menghampiri dengan berhati-hati dan memerhatikan kanak-kanak itu. Dia memeriksa pergerakan pupil yang halus, ketegangan otot, dan refleks dengan teliti. Kemudian dia bertanya beberapa soalan kepada bapak kanak-kanak itu. Adakah dia mengambil obat istimewa baru-baru ini? Pernahkah dia cedera kepala? Dan bagaimana sejarah keluarga? Bapak itu berkata dengan ekspresi seolah-olah teringat sesuatu. Emma berkata lehernya sakit 3 hari lalu, dan dia berjalan sedikit pelik selama beberapa hari. Satu kemungkinan muncul dalam pikiran Dr. Razali. Ia adalah penyakit yang sangat jarang berlaku tetapi boleh membawa maut. Dr. Razali segera mencadangkan ujian cecair cerebrospinal dan imbasan MRI khas. Namun, Monica menentang, mengatakan ia adalah pemeriksaan yang tidak perlu. Logiknya, ia melibatkan kos dan tidak ada sebab untuk melakukan pemeriksaan invasif pada pesakit sawan ringkas. Dr. Razali tidak berputus asa. Karena jika tebakannya betul, masa adalah nyawa, dia menerangkan situasi itu terus kepada ibu bapak kanak-kanak itu. Dia berkata ada kemungkinan penyakit jarang berlaku,
jadi pemeriksaan terperinci diperlukan, dan diagnosis awal adalah penting. Ibu bapak melihat ekspresi serius Dr. Razali dan memutuskan untuk menjalani pemeriksaan. Monica marah, tetapi dia tidak dapat menghalang jika keluarga pesakit mahu. Namun, dia memberi amaran bahwa kos pemeriksaan mungkin sukar untuk dituntut insurans. Keputusan ujian cecair cerebrospinal mengambil masa beberapa jam untuk keluar. Dalam pada itu, Dr. Razali terus memerhatikan keadaan kanak-kanak itu. Gejalanya secara beransur-ansur memburuk, kekerapan sawan meningkat, dan paras kesedaran juga semakin menurun. Sekitar pukul 7 malam, keputusan ujian keluar, antibodi khas ditemui dalam cecair cerebrospinal. Ia adalah antibodi reseptor NMDAR. Ia adalah penyakit autoimun yang sangat jarang berlaku yang boleh menyebabkan kerusakan otak kekal atau kematian jika tidak dirawat awal. Monica panik apabila melihat hasilnya. Karena dia sendiri tidak tahu tentang kewujudan penyakit seperti itu. Sebaliknya, Dr. Razali sudah merancang rawatan. Dia menjelaskan bahwa pemberian imunosupresan dan plasmaferesis perlu dilakukan secara serentak. Dokter-dokter lain di bilik kecemasan berkumpul satu persatu. Ini adalah kali pertama mereka melihat kes penyakit yang begitu jarang berlaku didiagnosis dengan tepat. Terutama sekali, keupayaan diagnosis Dr. Razali yang mengesyaki penyakit ini hanya berdasarkan gejala awal, mengejutkan semua orang. Profesor Madya Robert bergegas datang. Setelah memeriksa keputusan ujian, dia merenung Dr. Razali. Dia bertanya bagaimana dia boleh membuat diagnosis seperti itu, dan adakah dia mempunyai pengalaman sebelumnya. Dr. Razali menjawab bahwa dia telah melihat beberapa kes serupa di Malaysia, namun, Robert berasa pelik. Penyakit ini adalah penyakit jarang berlaku dengan kejadian tahunan yang sangat rendah di seluruh dunia. Ia bukan penyakit yang boleh dialami beberapa kali di hospital umum di Malaysia. Dia menjadi lebih ingin tahu tentang hospital mana Dr. Razali bekerja. Setelah rawatan dimulakan, keadaan Emma secara beransur-ansur bertambah baik. 2 hari kemudian, kesadarannya pulih sepenuhnya, dan 3 hari kemudian, sawannya berhenti sepenuhnya. Ibu bapak mengucapkan terima kasih, yang tidak terhingga kepada Dr. Razali. Mereka berkata jika bukan karena dia, mereka mungkin akan kehilangan anak perempuan mereka. Apabila kejadian ini diketahui di seluruh hospital, pandangan terhadap Dr. Razali berubah sepenuhnya. Dia bukan lagi sekadar fellow yang mahir dalam pembedahan, tetapi seorang dokter yang cemerlang dalam keupayaan diagnosis. Juru rawat memberikan pandangan hormat kepada Dr. Razali, dan residen ingin belajar daripadanya. Bukan sahaja neurosurgery, malah dokter dari jabatan lain juga mula meminta nasihat Dr. Razali jika ada kes sukar. Pediatrik meminta pandangan tentang kanak-kanak yang menunjukkan gejala neurologi, dan Jabatan Perubatan Dalaman juga meminta pendapat tentang gejala neurologi yang kompleks. Namun, situasi seperti ini menyebabkan Monica berasa lebih terancam. Dia merasakan kedudukannya semakin sempit. Di lembaga pengarah hospital juga, minat terhadap Dr. Razali semakin meningkat, malah bapaknya, pengerusi Wilson, mula bertanya tentang Dr. Razali. Pada hujung minggu itu, Monica mengupah penyiasat persendirian. Dia mengarahkan penyiasat untuk menyiasat identiti dan latar belakang Dr. Razali dengan tepat. Dia mahu mendedahkan segala-galanya tentang mengapa Profesor Martin menjemputnya secara istimewa, dan apa yang dilakukannya di Malaysia. Martin kembali, dan pendedahan penuh. Pagi Isnin, berita baru tersebar di hospital. Profesor Martin akan kembali pada Jumat minggu ini setelah selesai perjalanan perniagaan Eropahnya. Dan kabar angin juga tersebar bahwa sebaik sahaja kembali, dia akan mengadakan pertemuan khas dengan Dr. Razali.
Dr. Razali berasa cemas. Jika Profesor Martin kembali, identitinya mungkin akan terbongkar sepenuhnya. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan merendah diri selama ini, tetapi Profesor Martin mungkin akan mendedahkan sebab dia menjemputnya kepada semua orang. Pada petang Selasa, seorang lagi pesakit kritikal dibawa ke bilik kecemasan. Kali ini adalah pesakit pendarahan intrakranium yang serius, dan pembedahan itu sangat rumit. Monica memutuskan untuk mengambil peluang ini untuk menunjukkan kebolehannya sendiri. Dia berazam untuk melakukannya seorang diri tanpa bergantung kepada Dr. Razali. Namun, pendarahan besar yang tidak dijangka berlaku semasa pembedahan. Monica panik dan tidak dapat menghentikan pendarahan. Nyawa pesakit dalam bahaya. Akhirnya, dia terpaksa meminta bantuan, dan Dr. Razali terpaksa masuk ke bilik pembedahan secara kecemasan. Dokter Razali dengan pantas menemui punca pendarahan dan berjaya menghentikannya, tetapi pesakit telah kehilangan banyak darah. Dia terpaksa bergelut antara hidup dan mati di ICU selama beberapa hari. Ini adalah insiden yang jelas mendedahkan ketidakcekapan Monica. Akibat kejadian ini, ketidakpercayaan terhadap Monica mulai meningkat di hospital. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Dr. Razali semakin tinggi. Juru rawat secara terang-terangan mulai berkata mereka lebih suka Dr. Razali, dan pesakit juga mahu Dr. Razali yang bertanggung jawab. Petang Rabu, Dr. Razali sedang membaca jurnal perubatan di perpustakaan hospital. Pada ketika itu, Profesor Madya Robert datang mencarinya. Dia duduk di hadapan Dr. Razali dan berkata dengan wajah serius. Dia berkata dia telah menghubungi Profesor Martin secara langsung dan bertanya tentang Dr. Razali. Menurut Robert, Profesor Martin sangat memuji Dr. Razali. Dia berkata Dr. Razali sudah menjadi dokter bertaraf dunia di Malaysia, dan dia adalah bakat luar biasa yang dijemputnya secara pribadi. Dia malah berkata dia sangat kagum mendengar pembentangan kertas kerja Dr. Razali di persidangan antarabangsa beberapa tahun lalu. Dr. Razali merasakan dia tidak boleh menyembunyikannya lagi. Jika Profesor Martin kembali, semuanya akan terbongkar, dan sikap merendah dirinya selama ini akan menjadi tidak bermakna. Namun, pada masa yang sama, dia juga berasa takut. Dia tidak dapat menjangka reaksi rekan-rekan sekerjanya apabila identitinya terbongkar. Pukul 10 pagi Jumat, Profesor Martin tiba di hospital. Wajahnya jelas menunjukkan keletihan setelah selesai perjalanan perniagaan Eropa selama sebulan, tetapi dia juga dipenuhi dengan jangkaan untuk bertemu Dr. Razali. Profesor Martin adalah seorang cendekiawan neurologi bertaraf dunia, seorang profesor di Harvard selama 30 tahun yang telah melahirkan ramai murid. Apabila Profesor Martin muncul di jabatan neurologi, suasana hospital berubah dengan jelas. Malah Monica yang biasanya angkuh menunjukkan sikap lebih tegang berbanding di hadapan bapaknya. Karena kewibawaan Profesor Martin lebih tinggi daripada pengerusi hospital. Reputasinya dalam komuniti perubatan lebih kuat daripada sebarang kuasa politik. Dr. Razali sedang menguruskan rekod pesakit di pejabat kecilnya. Hatinya gelisah, tetapi dia coba mengekalkan ketenangan. Dia telah membaca banyak kertas kerja Profesor Martin di Malaysia, dan berulang kali melihat video pembedahannya. Namun, ini adalah kali pertama dia bertemu dengannya secara pribadi. Profesor Martin mengetuk pintu pejabat Dr. Razali. Apabila pintu dibuka, dia tersenyum cerah dan menyambut Dr. Razali. Ia adalah ucapan salam yang hangat seolah-olah bertemu rekan lama. Dokter Razali menundukkan kepala dengan sopan, dan Profesor Martin menunjukkan ekspresi yang menyukai sikap merendah diri Dr. Razali. Profesor Martin pergi ke pejabatnya bersama Dr. Razali. Melihat kedua-duanya berjalan di koridor, kaki tangan hospital berbisik-bisik, terutama Monica merenung mereka dengan pandangan cemburu.
Kerana Profesor Martin menunjukkan keakraban kepada Dr. Razali yang tidak pernah ditunjukkannya kepada Monica. Pejabat Profesor Martin berada di lokasi terbaik di hospital. Ia mempunyai pemandangan indah yang menghadap Sungai Charles melalui tingkap kaca sepenuhnya. Di dinding tergantung banyak anugerah dan plak penghargaan, dan di rak buku tersusun buku teks perubatan yang dikarangnya. Profesor Martin menawarkan kopi kepada Dr. Razali dan bertanya bagaimana dia menghabiskan sebulan yang lalu. Dr. Razali menjawab dengan berhati-hati. Dia berkata dia belajar banyak, dan rakan-rakan sekerja membantunya dengan baik. Namun, Profesor Martin sudah mengetahui segala-galanya. Profesor Martin tersenyum dan berkata dia sudah mendengar semua tentang pencapaian Dr. Razali di sini, dan dia sangat berbangga. Terutama sekali, kes autoimun yang jarang berlaku minggu lalu telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia berkata hanya segelintir dokter di seluruh dunia yang mempunyai keupayaan diagnosis seperti itu. Dr. Razali menjawab dengan merendah diri. Dia berkata dia hanya bernasib baik dan bertemu dengan guru-guru yang baik di Malaysia. Namun, Profesor Martin menggelengkan kepalanya. Dia menekankan bahwa ia bukan boleh berlaku kerana nasib dan kebolehan Dr. Razali adalah tulen. Pada ketika itu, Profesor Martin berkata dengan wajah serius, sudah tiba masanya untuk mendedahkan identiti awak, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Dr. Razali panik, dia berkata dia belum bersedia dan memerlukan sedikit masa lagi. Namun, Profesor Martin bertegas. Dia berkata orang-orang di hospital ini perlu tahu kebolehan sebenar Dr. Razali. Dan dengan itu, dia boleh membantu lebih ramai pesakit. Terutama sekali, dia akan menjadi contoh teladan yang baik untuk dokter muda. Mesyuarat jabatan dan pengumuman Martin. Pada sebelah petang, mesyuarat seluruh jabatan neurologi dipanggil. Ia adalah mesyuarat khas yang dipanggil secara langsung oleh Profesor Martin. Bukan sahaja dokter neurosurgery, malah residen dan juru rawat utama turut hadir. Bilik mesyuarat segera penuh, dan orang ramai ingin tahu apa yang berlaku. Profesor Martin naik ke podium. Dengan kehadirannya yang berwibawa, bilik mesyuarat menjadi sunyi. Monica duduk di barisan hadapan, tetapi ekspresinya tidak baik. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Profesor Martin membuka mulut, hari ini, saya telah mengumpulkan Anda semua untuk pengumuman khas. Saya ingin memperkenalkan fellow yang saya jemput secara istimewa sebulan yang lalu. Semua pandangan tertumpu kepada Dr. Razali. Profesor Martin perlahan-lahan mula memperkenalkan Dr. Razali. Dr. Razali bin Abdullah bukan fellow biasa, katanya. Dia sudah menjadi bintang yang bersinar di kalangan pakar saraf di Malaysia. Dia berkata Dr. Razali telah aktif sebagai ketua pakar bedah paling muda di Hospital University Malaya dan diiktiraf di peringkat global dalam bidang pembedahan ketumbuhan otak. Bilik mesyuarat mula berbisik-bisik. Orang ramai saling berpandangan dan tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka. Sukar dipercayai bahwa fellow Asia yang selama ini senyap di sudut itu sebenarnya adalah tokoh yang sehebat itu. Profesor Martin terus menerangkan. Dia menyebut kandungan kertas kerja yang dibentangkan oleh Dr. Razali di persidangan antarabangsa beberapa tahun kebelakangan ini. Terutama sekali, penyelidikannya mengenai teknik baru pembedahan ketumbuhan otak telah menarik perhatian pakar saraf di seluruh dunia. Muka Monica menjadi pucat. Dia sukar menerima hakikat bahwa orang yang selama ini diabaikan dan dideranya sebenarnya adalah seorang dokter yang jauh lebih cemerlang daripadanya. Tambahan pula, semua orang lain telah menyaksikan situasi itu. Profesor Martin berkata pada akhirnya, sebab saya menjemput Dr. Razali ke hospital ini bukan hanya untuk latihan. Saya menganggapnya sebagai rakan seperjuangan yang akan bersama-sama memimpin jabatan neurologi hospital ini pada masa hadapan.
Dia malah berkata mereka sedang mempertimbangkan tawaran jawatan profesor rasmi. Bilik mesyuarat menjadi sunyi sepenuhnya. Semua orang terkejut, terutama sekali mereka yang telah mengabaikan Dr. Razali selama sebulan yang lalu mula merenung tindakan mereka dan menyesal. Apabila mesyuarat berakhir, orang ramai berkumpul di sekeliling Dr. Razali. Ada yang ingin bersalaman, ada yang memohon maaf, ada yang memberi salam sambil berkata, harap dapat bekerja sama. Dr. Razali tetap mengekalkan sikap merendah diri, tetapi dalam hati dia berasa terbeban. Namun, Monica berbeza. Dia memandang orang ramai yang mengelilingi Dr. Razali dari jauh dan mengetap giginya. Kewibawaan dan kedudukannya terasa telah runtuh sepenuhnya. Dia juga takut akan reaksi bapaknya, pengerusi Wilson, apabila mendengar berita ini. Petang itu, Dr. Razali makan malam bersama Profesor Martin di sebuah restoran mewah di bandar Boston. Profesor Martin bercakap tentang rancangan masa depan. Dia berjanji akan menyediakan yang terbaik agar Dr. Razali dapat bekerja sebagai profesor rasmi di hospital ini jika dia mau. Namun, Dr. Razali banyak berpikir, ia adalah keputusan untuk meninggalkan kehidupan di Malaysia sepenuhnya dan menetap di Amerika. Tambahan pula, jelas sekali konflik dengan Monica akan menjadi lebih serius akibat kejadian hari ini. Pada masa yang sama, Monica sedang menelepon bapaknya di apartemennya di Boston. Dia menerangkan apa yang berlaku hari ini, dan mengadu bahwa Dr. Razali mengancam kedudukannya. Pengerusi Wilson mendengar cerita anak perempuannya dan menunjukkan ekspresi serius. Pengerusi Wilson adalah seorang ahli perniagaan yang kejam. Yang paling penting dalam pengurusan hospital adalah keuntungan, diikuti oleh reputasi. Dia mengakui bahwa Dr. Razali mempunyai kebolehan yang cemerlang, tetapi dia tidak akan diutamakan berbanding anak perempuannya. Perubahan suasana dan insiden di Bumbung. Pagi Isnin, suasana hospital berubah sepenuhnya. Pandangan terhadap Dr. Razali berubah menjadi hormat, dan jururawat melayannya dengan lebih sopan. Namun, beberapa orang di sekeliling Monica masih menunjukkan tanda-tanda berhati-hati. Profesor Madya Robert mencari Dr. Razali, dia memohon maaf dengan ikhlas. Dia berkata dia menyesali dirinya karena tidak dapat melihat kebolehan sebenar Dr. Razali selama sebulan yang lalu. Dia berkata dia berharap dapat bekerja bersama Dr. Razali mulai sekarang. Namun, Dr. Razali tahu bahwa ujian sebenar bermula sekarang. Bahwa tidak semua masalah akan selesai hanya karena identitinya terbongkar. Sebaliknya, perasaan bimbang bahwa cabaran dan konflik yang lebih besar menanti, membebani hatinya. 4 bulan berlalu. Kedudukan Dr. Razali di hospital telah berubah sepenuhnya, tetapi tentangan Monica menjadi lebih sengit. Pengerusi Wilson secara rahasia merancang tindakan untuk anak perempuannya, seperti membangkitkan isu visa Dr. Razali di lembaga pengarah hospital, atau mempersoalkan sama ada lesen perubatan Malaysianya sah di Amerika. Pada petang Kamis, Monica sedang menghilangkan stres di Taman Bumbung Hospital. Dia menderita insomnia karena kegagalan berturut-turut baru-baru ini dan tekanan akibat kehadiran Dr. Razali. Dia berada dalam keadaan mental yang sangat tidak stabil. Pada ketika itu, Dr. Razali kebetulan naik ke Bumbung. Dia juga datang untuk menghirup sedikit udara segar. Sebaik sahaja Monica melihat Dr. Razali, emosinya meledak, kemarahan dan cemburu yang selama ini dipendamnya meletus sekaligus. Bagaimana awak boleh menipu saya? Bukankah hubungan kita bermula dengan pembohongan sejak awal? Dia menjerit. Dr. Razali coba menjelaskan dengan tenang, tetapi Monica tidak mau mendengar. Perdebatan sengit berlaku. Monica mendakwa bahwa Dr. Razali sengaja menyembunyikan kebolehannya untuk memperbodohkannya. Dr.
Razali menjelaskan bahwa dia tidak berniat begitu, hanya ingin belajar dengan merendah diri. Namun, Monica yang beremosi tidak mempercayai kata-kata Dr. Razali. Monica menggerakkan badannya dengan kuat sambil berundur, lalu tersalah langkah. Pergelangan kakinya tersangkut di tepi batas bunga di jambatan Taman Bumbung. Dia hilang keseimbangan dan jatuh ke belakang, kepalanya terhantuk kuat pada lantai konkrit. Bunyi yang kuat bergema di bumbung. Dr. Razali segera berlari ke arah Monica. Dia terbaring tidak sadarkan diri di lantai, dengan darah mengalir dari kepalanya. Dr. Razali dengan pantas memahami situasi itu. Dia mengalami hentakan yang teruk di belakang kepala, dan kemungkinan pendarahan intrakranium adalah tinggi. Dr. Razali segera menghubungi bilik kecemasan. Dia melaporkan keadaan kecemasan neurosurgery, dan meminta agar kaki tangan perubatan dan troli kecemasan dihantar ke bumbung dengan segera. Pada masa yang sama, dia memeriksa paras kesedaran dan reaksi pupil Monica. Situasi itu sangat serius, sehingga kaki tangan perubatan kecemasan tiba. Dr. Razali memastikan laluan udara Monica terbuka dan mengikat lehernya. Karena ada kemungkinan kecederaan tulang belakang serviks. Pergerakan tangannya tepat dan pantas. Hakikat bahwa Monica pernah menyeksanya sama sekali tidak penting. Sebagai seorang dokter, hanya ada rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan pesakit. Semasa dipindahkan ke bilik kecemasan, Dr. Razali terus memantau keadaan Monica. Tekanan darahnya meningkat, dan nadinya menjadi perlahan, menunjukkan tekanan intrakranium meningkat dengan cepat. Situasi itu sangat berbahaya jika tidak segera dibedah. Pembedahan Monica dan kemaafan, sebaik tiba di bilik kecemasan, imbasan CT dilakukan. Keputusan tepat seperti yang dijangka Dr. Razali, terdapat pendarahan epidural yang meluas di lobus temporal kanan, dan garis tengah otak telah tertekan. Ia adalah situasi kecemasan yang memerlukan kraniotomi segera. Profesor Martin bergegas datang, tetapi tidak dapat mengetuai pembedahan secara langsung karena pembedahan penting lain. Profesor Madya Robert juga tiada karena menghadiri persidangan. Akhirnya, Dr. Razali perlu melakukan pembedahan. Ironinya, ini adalah saat dia perlu menyelamatkan nyawa Monica, orang yang paling menyeksanya. Pengerusi Wilson tiba di hospital. Setelah memeriksa keadaan anak perempuannya, dia terkejut melihat Monica terbaring tidak sadarkan diri di meja bedah. Dia buat pertama kalinya merasakan ketidakberdayaan. Tidak kira berapa banyak uang dan kuasa yang dimilikinya, dia tidak dapat melakukan apa-apa di hadapan nyawa anak perempuannya. Apabila Dr. Razali berkata dia akan mengetuai pembedahan, pengerusi Wilson panik. Dokter yang sama yang selama ini diseksa oleh anak perempuannya kini tampil untuk menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Namun, tiada pilihan lain. Profesor Martin juga berkata dia yakin Dr. Razali adalah dokter yang paling sesuai. Di bilik pembedahan, Dr. Razali menjadi orang yang sama sekali berbeza. Sikap merendah dirinya yang biasa hilang, digantikan dengan karisma seorang pakar bedah terbaik. Penampilannya mengarahkan pasukan pembedahan seperti seorang komander di medan perang. Pergerakan tangannya mencari punca pendarahan dan menghentikannya kelihatan seperti karya seni. Dia menemui dan menjahit setiap saluran darah yang pecah dengan teliti. Juru rawat kagum dengan konsentrasi dan kemahirannya. Kemahiran pembedahan seperti ini benar-benar pada tahap yang jarang dilihat, mungkin sekali dalam beberapa tahun. Pembedahan selama 3 jam berakhir. Dr. Razali berjaya menghentikan semua pendarahan dengan sempurna, dan tekanan intrakranium kembali ke paras normal. Pembedahan itu adalah kejayaan sepenuhnya, bukan sahaja nyawa Monica diselamatkan, malah kecacatan kekal juga dapat diminimumkan. Dr. Razali keluar dari bilik pembedahan dalam keadaan letih lesu. Namun, wajahnya dipenuhi rasa lega.
Kepuasan sebagai seorang dokter yang menyelamatkan pesakit membuatkan dia melupakan semua keletihan. Pengerusi Wilson menghampiri Dr. Razali. Dia menyatakan rasa terima kasihnya karena menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Suaranya ikhlas. Semua yang selama ini dilakukannya untuk berhati-hati dan menentang Dr. Razali menjadi tidak bermakna dalam sekelip mata. 2 hari kemudian, Monica sadar. Pada mulanya dia keliru, tetapi segera memahami situasi itu. Dia tahu dia terlibat dalam kemalangan, dan Dr. Razali telah menyelamatkan nyawanya. Monica berasa bercampur baur. Orang yang telah didera dan diabaikannya telah menyelamatkan nyawanya. Tambahan pula, dia diberitahu bahwa Dr. Razali tidak teragak-agak sedikit pun dalam proses itu. Dia bertindak hanya dengan rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter yang tulen. Apabila Dr. Razali datang untuk meninjau Diwat, Monica sukar untuk bercakap. Dia ingin mengucapkan kata-kata maaf, kata-kata terima kasih, tetapi tidak mudah keluar. Banyak perkara telah berlaku, dan dia berasa malu dengan tindakannya sendiri. Dr. Razali sebaliknya yang bercakap dahulu. Dia berkata pemulihan berjalan lancar, dan dia akan dapat kembali ke kehidupan biasa tidak lama lagi. Suaranya langsung tidak menunjukkan dendam atau celaan. Hanya ada kehangatan seorang dokter tulen yang melayan pesakit. Pada ketika itu, Monica buat pertama kalinya memohon maaf dengan ikhlas. Dia berkata dia menyesal atas semua tindakannya selama ini, dan mengakui dia telah melakukan perkara yang sangat bodoh karena prasangka dan cemburu. Air mata mengalir di pipinya. Dr. Razali berkata tidak mengapa. Dia berkata orang yang dibesarkan dalam persekitaran yang berbeza mungkin mengalami salah faham, dan yang penting adalah masa depan. Monica berasa lebih malu dengan hati Dr. Razali yang pemaaf. Jalan ketiga, sebuah falsafah. Selepas itu, suasana hospital berubah sepenuhnya. Insiden kemalangan Monica dan penyelamatan oleh Dr. Razali tersebar luas, dan rasa hormat terhadap Dr. Razali semakin mendalam. Dia menerima penilaian sebagai seorang dokter sejati yang bukan sahaja mempunyai kebolehan tetapi juga kepribadian yang baik. Pengerusi Wilson juga mengubah pikirannya. Daripada menentang Dr. Razali, dia malah menganggapnya sebagai kaki tangan utama hospital. Dia mengiktirafnya sebagai penyelamat nyawa anak perempuannya, dan seorang dokter cemerlang yang akan meningkatkan reputasi hospital. Namun, Dr. Razali mempunyai kebimbangan lain. Akhirnya, saat keputusan untuk benar-benar meninggalkan Malaysia dan menetap di Amerika semakin hampir, Profesor Martin telah menawarkan jawatan profesor rasmi, dan pengerusi Wilson telah menjanjikan sokongan penuh. Namun, kerinduan terhadap tanah air dan keluarga tidak mudah hilang. Malam itu, Dr. Razali memandang pemandangan malam Boston dari bumbung hospital. Itu adalah tempat yang sama di mana Monica jatuh beberapa hari yang lalu. Dia merasakan hidup ini benar-benar tidak dapat diramalkan. Dia tidak pernah menyangka akan menyelamatkan orang yang seperti musuh, dan dengan itu semua hubungan akan berubah. Seminggu berlalu. Monica pulih dengan cepat, dan seluruh hospital berubah menjadi suasana harmoni dan hormat. Namun, Dr. Razali menghadapi pilihan paling sukar dalam hidupnya. Sama ada kembali ke Malaysia, atau kekal di Amerika. Profesor Martin menyerahkan tawaran rasmi kepada Dr. Razali. Ia adalah jawatan Profesor Madya di Jabatan Neurologi University Harvard. Gajinya lebih 3 kali ganda daripada di Malaysia, dan persekitaran penyelidikan adalah bertaraf dunia. Tambahan pula, hospital berjanji akan memberikan sokongan penuh untuk mendapatkan kad hijau. Pengerusi Wilson juga bertemu dengan Dr. Razali secara pribadi. Dia berkata tidak kira apa ganjaran yang diberikan kepada penyelamat nyawa anak perempuannya. Ia tidak akan mencukupi, dan dia menawarkan sokongan pribadi.
Dia berkata dia akan memastikan tiada kekurangan dari segi material, daripada penyediaan rumah mewah di pinggir bandar Boston hinggalah kos penempatan keluarga. Namun, hati Dr. Razali bercampur baur. Jelas sekali ia adalah peluang yang baik, tetapi terdapat beban untuk meninggalkan kehidupan di Malaysia sepenuhnya. Terutama sekali, memikirkan ibunya yang seorang diri dan rakan-rakan sekerja di Hospital University Malaya, dia tidak dapat membuat keputusan dengan mudah. Petang itu, Dr. Razali menelepon ibunya di Malaysia. Dia menerangkan situasi di Amerika secara terperinci, dan menyampaikan berita bahwa dia telah menerima tawaran jawatan profesor rasmi. Ibunya gembira kerana anaknya diiktiraf, tetapi juga menyatakan kebimbangannya kerana akan ditinggalkan seorang diri. Ibunya berkata kepada Dr. Razali, bahwa yang paling penting adalah anaknya mencapai impiannya, dan dia tidak mengapa, jadi jangan lepaskan peluang baik ini. Namun, suaranya dipenuhi rasa rindu. Dr. Razali terlalu memahami hati ibunya. Keesokan harinya, Dr. Razali menghubungi dekan Hospital University Malaya. Dekan itu sangat berbangga mendengar berita tentang Dr. Razali. Namun, pada masa yang sama, dia berkata ia adalah kerugian besar bagi komuniti perubatan Malaysia dan menyatakannya dengan rasa kesal. Namun, dia berkata dia akan menghormati keputusan Dr. Razali. Semasa Dr. Razali sedang bergelut dalam fikiran, seorang pelawat yang tidak dijangka datang mencarinya. Ia adalah Monica, dia masih belum pulih sepenuhnya, tetapi dia berkata dia ingin bercakap dengan Dr. Razali dan datang mencarinya. Monica memberikan nasihat ikhlas kepada Dr. Razali. Dia berkata dia telah merenung semua kesilapan yang dilakukannya, dan menyadari apa itu doktor sejati. Dia berkata doktor seperti Dr. Razali adalah kaki tangan yang diperlukan oleh hospital ini, dan dia sangat berharap dia akan kekal dan bekerja bersama. Namun, Monica juga berkata dia memahami, kerinduan terhadap tanah air, kerinduan terhadap keluarga adalah perasaan semula jadi yang dimiliki oleh setiap orang. Dia berjanji akan menghormati apa jua pilihan yang dibuatnya. Pada hari Jumat itu, Dr. Razali akhirnya membuat keputusan. Dia bertemu Profesor Martin dan pengerusi Wilson, dan menyampaikan pilihannya. Yang mengejutkan, keputusan Dr. Razali adalah jalan ketiga. Dr. Razali dengan sopan menolak jawatan profesor rasmi yang ditawarkan. Sebaliknya, dia mencadangkan jawatan profesor pelawat yang akan bekerja di hospital ini selama 3 bulan setiap tahun. Cara ini membolehkan dia bekerja di Malaysia selama 9 bulan, dan di Amerika selama 3 bulan. Pengaturan seperti ini belum pernah berlaku, tetapi Profesor Martin dan pengerusi Wilson dengan senang hati bersetuju. Kerana mereka terlalu sayang untuk melepaskan kebolehan dan kepribadian Dr. Razali. Walaupun hanya dapat bekerja bersama selama 3 bulan, ia akan menjadi bantuan besar kepada hospital. Keputusan Dr. Razali terkandung falsafah yang mendalam. Dia ingin menjadi doktor yang lebih baik dengan mengalami kedua-dua budaya perubatan Malaysia dan Amerika. Dia juga ingin mewujudkan peluang bagi doktor muda Malaysia untuk mendapatkan pengalaman antarabangsa. Profesor Martin mendapati cadangan Dr. Razali sangat menarik. Dia berpendapat bahwa program pertukaran seperti ini juga akan membantu pembangunan perubatan kedua-dua negara. Dia malah mencadangkan untuk membincangkan perjanjian pertukaran rasmi antara University Harvard dan Fakulti Perubatan University Malaya. Epilog, hari terakhir Dr. Razali semakin hampir. Kaki tangan hospital menyediakan majelis perpisahan kecil untuknya, juru rawat, residen, dan rakan-rakan doktor turut hadir. Monica juga hadir dengan bertongkat. Pada majelis perpisahan, Profesor Madya Robert berkata,
Dia berkata dia telah belajar apa itu semangat dokter sejati melalui Dr. Razali, dan berjanji tidak akan melupakan semangat itu di masa hadapan. Dokter-dokter lain juga bangkit satu persatu dan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Razali. Akhirnya, Monica bangkit. Dia berkata dengan suara bergetar. Dia berkata dia telah menjadi manusia yang sama sekali baru karena Dr. Razali. Dia berjanji akan menjadi seorang dokter yang melayan pesakit dengan sepenuh hati mulai sekarang. Dan dia berjanji akan menjaga hospital ini dengan baik sehingga Dr. Razali datang lagi. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, Dr. Razali memandang pemandangan di luar tingkap. Perasaannya sama sekali berbeza daripada ketika dia pertama kali datang 2 bulan lalu. Pada masa itu, dia hanya datang untuk menimba pengalaman, tetapi kini dia pergi setelah mendapat rekan sekerja sejati dan sahabat. Apabila tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, ibunya menyambut Dr. Razali. Ibunya gembira dan berkata anaknya kelihatan lebih matang setelah 2 bulan tidak berjumpa. Dr. Razali menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada ibunya, dan juga menerangkan rancangan masa depannya. Setelah kembali ke Hospital University Malaya, Dr. Razali menerima sambutan daripada rakan-rakan sekerjanya. Permintaan untuk berkongsi pengalamannya di Amerika membanjiri. Dr. Razali berkongsi bukan sahaja pengetahuan perubatan, malah pemahaman tentang budaya lain, pengalaman mengatasi prasangka, dan banyak lagi. 3 bulan kemudian, Dr. Razali kembali ke Boston seperti yang dijanjikan. Kali ini, dia membawa 2 residen muda dari Hospital University Malaya bersamanya. Dia ingin mereka juga mendapat pengalaman antarabangsa. Di lapangan terbang Boston, Profesor Martin dan Monica menyambut Dr. Razali. Monica telah pulih sepenuhnya dan menyambut Dr. Razali dengan wajah ceria. Dia berkata dia telah banyak berubah dalam 3 bulan ini. Dari sikapnya terhadap pesakit hinggalah sikapnya dalam pembedahan, semuanya telah berubah. Kehidupan kedua Dr. Razali di Boston bermula. Kali ini, suasana sama sekali berbeza daripada yang pertama. Semua orang menghormati dan menyambut Dr. Razali. Dan residen Malaysia yang datang bersamanya juga disambut dengan hangat. Pada suatu malam, Dr. Razali dan Monica selesai melakukan pembedahan kompleks bersama-sama, dan sedang minum teh di kafe hospital. Monica bertanya kepada Dr. Razali, adakah dia tahu tentang prasangka dan diskriminasinya sejak awal? Mengapa dia menahan diri dan bertahan? Dr. Razali tersenyum lembut dan menjawab. Dia berkata pada mulanya dia terluka, tetapi seiring masa berlalu, dia mula memahami bahwa orang yang dibesarkan dalam budaya yang berbeza mungkin mengalami salah faham. Dan dia menyadari bahwa komunikasi yang sejati memerlukan masa dan usaha. Monica sekali lagi kagum dengan kemanusiaan Dr. Razali yang mendalam. Dan dia berkata dia juga ingin menjadi seorang dokter dengan hati yang luas seperti Dr. Razali suatu hari nanti. Sehingga kini, Dr. Razali masih berulang-alik ke Boston selama 3 bulan setiap tahun, bertindak sebagai jambatan antara kedua-dua negara. Kisahnya bukan sekadar cerita kejayaan, ia adalah kisah kemanusiaan sejati yang mengatasi prasangka, mengubah diskriminasi menjadi pemahaman, dan berkongsi kebahagiaan bersama. Yang ditunjukkan oleh Dr. Razali bukan hanya kebolehan perubatannya. Ia adalah semangat dokter sejati, hati yang tulus terhadap pesakit, dan kemanusiaan yang mengatasi semua diskriminasi dan prasangka. Bukankah ini nilai yang perlu kita pelajari sebenarnya? Terima kasih banyak karena menonton video hari ini hingga akhir. Kami sentiasa berusaha untuk menyajikan episode baru yang tidak ada di saluran lain. Sila tinggalkan komen tentang bahagian yang kurang atau yang baik. Kami akan terus berkembang sebagai saluran yang semakin maju.